bahasa yang diharapkan, bukan bahasa yang dipertimbangkan. Oh, kita semua sama, bukan darjat, bukan rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dirahmati, diredai, dan insya-Allah kita perbaharui iman kita seperti mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila kaifa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, perbaharuilah iman kamu. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru la ilaha illallah. Perbanyakkanlah kalimah la ilaha illallah. Riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam tangisan mualaf, tangisan kesyukuran kerana hidayah Allah Subhanahu wa taala milik kita yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Insya-Allah hari ini kita ada tetamu khas seperti biasa, tetamu seorang mualaf yang kita datangkan untuk memberitahu kisah kehidupan, bagaimana boleh mendapat hidayah Allah untuk menjadikan kepada kita semua inspirasi dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah juga kita akan membawa satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu singa Allah. Siapa tidak kenal Hamzah bin Abdul Muttalib. Insya-Allah kita akan kongsikan sebentar sahaja lagi, tapi sebelum itu mari sama-sama kita saksikan teaser yang telah disediakan. Kak, akak tak boleh teruskan macam tu. Akak kena kuat demi anak akak, ya? Tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Kalau saya nak cadangkan sesuatu yang boleh tolong akak nak dengar tak? Macam mana tu? Kita minta pertolongan daripada pencipta kita, Allah. Baik. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya dah semak dokumen Puan. InsyaAllah peluang Puan untuk menang kes ni agak tinggi. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah merahmati dan meredai. Teaser yang disediakan tadi merupakan kisah sebenar seorang mualaf tetamu kita, yang mana kalau kita tengok teaser itu sudah menyatakan rasa kesedihan kita, dan kita mahu tahu apakah kisah di sebalik daripada video yang telah disediakan tadi. InsyaAllah bersama dengan kita seorang mualaf, Puan Nur Azlin Abdullah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih kerana sudi hadir bersama dengan kami dalam Tangisan Mualaf. Alhamdulillah. Boleh Puan perkenalkan diri serba sedikit, insya-Allah? Nama saya Nur Azlin binti Abdullah. Dan saya berasal daripada Filipina, asal saya. Dan sekarang saya menetap dekat Selangor. Di Selangor.
Tadi kalau Puan, kalau kita tengok dalam video yang disediakan tadi, kita ada nampak gambaran bagaimana seorang sahabat suruh kembali kepada Yang Maha Pencipta. Kemudian akhirnya Puan mendapat hidayah Allah. Boleh tak Puan kongsikan bagaimana sebenarnya kisah yang berlaku sehingga Puan dapat menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala? Bermulanya macam ini, saya tu duduk dengan seorang kawan, dan kawan ni sentiasa bangun subuh, solat subuh, dan dia sentiasa tolak kaki saya tu. Sebab dia nak solat, sebab bilik kita orang tu kecil, berkongsi bilik, dan dia selalu solat, selalu tolak kaki saya untuk dia nak bentangkan sejadah, dia nak solat. Jadi saya tengok dia tenang, saya tanya dia. Dia cakap ini agama dia, agama Islam tu, saya rasa tenang, dia kata. Dan saya tanya dia macam mana. Saya pun nak juga, sebab saya nak ketenangan. Sebab pada masa tu saya memang, hidup saya memang langsung orang cakap tak tenang. Penuh dengan masalah. Masalah sebab baru berpisah dengan suami dan anak-anak semua. Dan itulah kawan saya memberi saya dorongan untuk saya memasuk Islam. Tetapi sebab dia bukan warga negara sini, dia pun tak tahu macam mana cara. Maknanya hidayah tu terima apabila setiap kali dia nak solat subuh, waktu tu ialah tidur dalam keadaan beramai-ramai, dia akan tolak, menyebabkan Puan terkejut. Ya. Kemudian disebabkan itulah Puan rasa ketenangan bila tengok ialah kawan tadi solat dalam keadaan kawan itu mengerjakan ibadah sembahyang, menyebabkan Puan rasa nak masuk ke dalam Islam. Jadi berapa lama tempoh selepas daripada tu Puan masuk dalam Islam? Selepas tu saya mula perbaikan diri saya sebab saya tengok dia tenang, sentiasa tenang, dan saya mencari kerja sebab saya memang susah, saya orang asing, cabaran dia banyak. Jadi saya mendapat seorang majikan saya juga ni, alhamdulillah, memang dia sentiasa mengimamkan solat untuk anak-anak dan keluarga dia kan. Dan dari situ saya pun tertanya-tanya sama Tuhan, saya juga nak ketenangan. Macam tu. Dan bos saya ni cakap, kalau saya ada masa, nanti saya akan bawa awak pergi ke sana. Dan pada masa yang sama juga, satu hari itu, bos saya datang, tanya saya, awak masih berminat? Saya rasa, iya bos, saya masih berminat. Dan alhamdulillah dibawa saya ke Jabatan Agama untuk lepas syahadah. Ya Allah, subhanallah. Itu sebenarnya kebesaran hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa pun bangsa, apa pun keturunan kita, warna kulit kita. Ya, betul, maka Ustaz. Islam ini dia membuka ruang seluas-luasnya kepada siapa yang berkehendak kepada hidayah. Ya. Jadi alhamdulillah kita telah mendapat saudara baru kita, subhanallah. Dan Puan, kita nak tahu juga kan Puan Azlin, kita nak tahu apa sebenarnya cabaran yang Puan hadapi ketika mana selepas masuk dalam agama Islam. Cabaran-cabaran tu Ustaz memang banyak. Satunya keluarga saya tak nak terima. Ibu bapa saya juga tak mau. Dan yang dekat sini juga anak-anak saya, bekas suami semua memang tak boleh lah, tak boleh terimalah. Sebab Islam bagi diorang tu, diorang memang tak mau. Kalau kita tengok dalam video tadi, Puan nak jumpa anak semacam susah. Boleh Puan ceritakan serba sedikit? Berjumpa anak juga, diorang tak kasih saya. Ya Allah. Daripada mula saya masuk Islam dan sampailah sehari ini, anak-anak tu memang dijauhkan daripada saya. Nak jumpa memang susah. Itulah sebenarnya pengorbanan apabila kita memilih jalan untuk kekal di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, cabaran itu pasti akan berlaku, Ya, dan Ustaz. Allah menguji kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Apabila kita tengok teaser yang disediakan tadi, menyentuh hati sebenarnya, kerana kasih seorang ibu kepada anak sangatlah besar.
harapan insya-Allah kita sama-sama mendoakan semoga anak-anak dalam keadaan baik, selamat, Amin, dalam amin. keadaan dirahmati dan diredai, dan insya-Allah bersama-sama juga dalam memeluk agama Allah Subhanahu Amin wa ya, taala. amin ya Ustaz. Kerana hidayah Allah ni Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Ustaz nak kongsikan sebuah kisah yang mana bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah merupakan seorang pahlawan yang sangat terkenal. Sehingga kan apabila masuknya Hamzah ke dalam Islam, maka pada ketika itu puak-puak Quraisy ataupun mereka yang menentang Islam tidak berani untuk menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi satu kisah bagaimana Abu Jahal menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu hinaan yang sangat dahsyat. Menghina, mencaci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu terlihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila dia melihat Abu Jahal menghina Rasulullah, yang hebatnya Rasulullah tidak membalas sedikit pun daripada apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Tidak menghina Abu Jahal kembali, tidak mengherdik Abu Jahal kembali. Itulah sifat kesabaran yang tinggi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila perkara itu telah selesai, sahabat tadi berkata ataupun memberitahu kepada Hamzah apa yang berlaku, yang dikatakan bahawa Abu Jahal telah menghina anak saudaranya. Pada ketika itu Hamzah pergi berjumpa dengan Abu Jahal, lalu mengambil busar dan memukul Abu Jahal dan mengatakan bahawa aku juga mengikut agama seperti mana agama Muhammad, dan aku menyaksikan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan kata Hamzah pada ketika itu, sesiapa yang berani untuk menentangku, maka silakan. Dan dalam peperangan, Hamzah dikenali sebagai Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, 3 orang yang sangat hebat berhijrah dalam keadaan terang-terangan. Kita tahu bahawa penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam keadaan bersembunyi supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin untuk tidak menyakiti orang-orang Islam, tetapi ada 3 orang yang keluar secara terang-terangan menunjukkan kehebatan mereka. Yang pertama Umar Al-Khattab, yang kedua Hamzah, dan yang ketiga Zubair. Mereka 3 keluar dalam keadaan terang-terangan dan tidak ada seorang pun yang berani untuk menyentuh mereka. Inilah kehebatan Hamzah, sehingga kan akhirnya Hamzah syahid, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jasad Hamzah yang telah dipotong-potong, yang telah dirobek-robekkan, maka berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan tangisan, bagaimana mereka sanggup melakukan kepada bapa saudaranya. Itulah perjuangan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyatakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membantu perjuangan baginda Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita dapat daripada kisah Hamzah ini? Yang pertamanya, keberanian dalam keadaan kita menyatakan keindahan Islam itu. Berani kita kerana benar. Kita menegakkan agama Islam, melakukan, mempraktikkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi inspirasi kepada kita semua, insya-Allah. Semoga kita semua sama-sama dapat dikumpulkan di dalam syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Puan Azlin, ada tak perbezaan di antara selepas dan sebelum masuk Islam? Banyak Ustaz. Allahu Akbar. Banyak sekali. 100 darjah hidup saya berubah. Ya Allah. Ya, dari cara saya berpakaian contoh, beribadah, bergaul, semua itu berubah. Dan saya minta pada saudara-saudara yang macam saya, mualaf, istiqomah lah. Dan teruskanlah apa yang anda semua dah pegang sehingga ke akhir hayat, mati dalam Islam. Amin, insya-Allah. Ya. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat penonton semua, Puan Azlin sanggup meninggalkan kerja. Sekarang ni fokus untuk belajar agama. Ya. Semoga kita doakan
kesungguhan Puan Azlin ini dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang. Ada kerja, meninggalkan, meminta untuk belajar dan akhirnya sekarang ni belajar di Saya sekarang ikut pengajian dekat Pusat Agama Islam Jawi. Masya Allah. Ya. Jadi kita doakan semoga Puan Azlin sentiasa istiqamah. Amin. Anak-anak dirahmati dan memilih agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling penting adalah Allah izinkan dengan rahmatnya, dengan keizinannya Allah izinkan untuk Puan Azlin berjumpa dengan anak-anak insya-Allah. Ya, insya untuk Allah. bersama. Kalau Ya. tidak di dunia insya-Allah kita doakan semoga bertemu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Tangisan mualaf membawa tangisan kegembiraan sebenarnya. Dia merupakan satu tangisan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tangisan bererti kita mendapat hidayah Allah. Kita kena rasa kesyukuran. Kita kena rasa hidayah itu merupakan satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sebab itulah kita sentiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau tarik hidayah itu selepas engkau memberikan kepada kita. Sebab itu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita syukur kepada Allah kerana kita kekal di dalam agama Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Akademi Al-Bayan merupakan pertubuhan yang memperjuangkan mualaf, dan kita akan membina tahfiz yang pertama di Malaysia, tahfiz dakwah untuk anak-anak mualaf. Kita nak anak-anak mualaf ini dibimbing dan melahirkan, mereka akan dilahirkan sebagai dai mualaf untuk membangunkan Islam di serata dunia insya-Allah. Kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita, kerana mereka ini mempunyai bahasa yang pelbagai, budaya yang pelbagai, dan mereka mengerti apa yang mereka perlu sampaikan, bagaimana untuk tarik dan memberikan kefahaman kepada orang lain. Inilah hasrat kita semua insya-Allah. Kita nak di bumi Malaysia dan di seluruh dunia akan terpancarnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu daripada kesungguhan kita, daripada banyak beribuan berjuta kesungguhan di luar sana. Semoga kita dirahmati dan diredai. Dan kami juga memerlukan tuan-tuan puan-puan untuk memberi sumbangan untuk kita membina fasa yang pertama di Kampung Pego Alu Gajah, Melaka, yang mana kita sedang mencari dana 10 juta untuk pembangunan, yang mana kita akan membina rumah Allah, dan ganjaran orang yang membina rumah Allah seperti mana dalam hadis, Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Dan ganjaran yang paling hebat iaitu apabila kita dapat mengislamkan seorang hamba Allah, menyelamatkan mereka daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti mereka yang memberi infak, mereka yang berdoa, mereka yang memperjuangkan, kita juga akan mendapat saham sama seperti mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh sama-sama berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga Allah merahmati dan Allah memberikan ganjaran yang hebat kepada semua penderma. Kalau kita tak mampu menderma, kita sembang ataupun kita sebarkan maklumat ini kepada orang lain insya-Allah. Dan kita juga ada kelas pengajian Islam anak-anak mualaf, boleh daftar kepada mereka yang mengetahui anak-anak mualaf ataupun yang sudah Islam, maka boleh join insya-Allah secara percuma, dan kita akan buka kelas untuk dewasa. Boleh sama-sama daftar seperti mana nombor yang tertera ada di laman web insya-Allah. Boleh sama-sama kita sebar-sebarkan. Semoga ia menjadi saham akhirat juga kita di sana nanti. Sahabat-sahabat penonton, insya-Allah pada minggu hadapan tangisan mualaf yang terakhir selama kita buat sepanjang 3 bulan, kita memanggil dan berkongsi tangisan mualaf dengan mualaf-mualaf yang pelbagai kisah yang sangat menarik. Dan insya-Allah minggu depan merupakan minggu yang terakhir. Semoga jangan orang kata tak menonton, kerana minggu hadapan kita akan berkongsi pengalaman bagaimana kisah tangisan mualaf dan apa yang kita akan buat di Kampung Pego Alu Gajah. Insya-Allah semoga Allah merahmati dan meredai. Terima kasih kepada Puan Azlin. Terima kasih juga Ustaz, dan terima kasih kepada Al-Bayan kerana menjemput saya datang kemari. InsyaAllah. Ya. Kita doakan semoga Puan Azlin sentiasa istiqamah dan dirahmati insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan, jangan lupa minggu depan, kali terakhir tangisan mualaf, semoga Allah merahmati, dan kita berjumpa selepas daripada ini insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam.